们同心祷告。 Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan, Kau mempersatukan kami di dalam kasih-Mu. 主啊，这是我们的渴望，因为你用你的爱使我们在主里面能够合一。 Sehingga di dalam kesatuan itu kami boleh meninggikan dan memuliakan nama-Mu. 在这个合一里面，我们能够高举你的名，荣耀你的名。 Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. 主啊，在下次我们要默想你的真理， Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong dan memimpin setiap kami. 恳求你的圣灵带领我们每一个人，帮助我们每一个人， Sehingga firman-Mu ini boleh sungguh-sungguh berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. 好让你的话语能够真正的帮助每一位在座的人。 Berkati setiap kami semua ya Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. 主啊，求主你祝福我们每一位，无论是听的、讲的。 Kami boleh sama-sama menundukkan diri dan hati kami kepada kebenaran firman-Mu. 主啊，让我们每一个人能够一起来降服于你的话语。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告。 Amin. Setelah hari ini kita akan menemukan sebuah tema memelihara kesatuan. 今天我们要思想的主题就是我们要持守合一。 Firman Tuhan saat ini terambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. 我们所要读的经文是在以弗所书第4章1到第6节。 Firman Tuhan akan dibacakan oleh lektor. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Ya, saudara, sampai demikian jauhlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. 我们读经到此。 Saudara, satu kali ada seorang yang mendapat telepon dari seorang presiden. 有一个人呢，他收到了这个总统给他的电话， Saudara, pria ini kemudian diangkat menjadi seorang duta besar. 然后呢，总统呢要委派他成为一个大使。 Nah, saudara, pria ini setuju dan kemudian dia pergi ke negara di mana dia ditempatkan sebagai seorang duta besar. 这个弟兄呢，他同意了，所以他就去到呢指派他要所去的国家，去在那里当大使。 Nah, saudara, sekian waktu berlalu, pria ini menjadi duta besar di sana. 经过了一段时间呢，他就在那个地方成为了大使。 Tetapi yang anehnya, saudara, sebagai duta besar, dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang duta besar. 但是很奇怪的，他身为大使呢，但是他从他的身份当中没有看得出他是一位大使。 Dia memiliki gaya berpakaian yang sembarangan, 他穿着很随意， hidupnya sembarangan, 生活漫不经心， tidak menjalankan tugasnya. 没有负行他的任务。 Bahkan saudara, makin lama dia makin mirip dengan negara di mana dia ditempatkan. 久而久之呢，他就很像在他所住的国家的这个百姓当中。 Saudara, maka pertanyaannya, apakah betul orang ini mengerti panggilannya sebagai seorang duta besar? 所以我的问题就是呢，这个人是否真正的明白呢总统所对他的这个呼召？ Dengan menjadi mirip seperti negara yang tempat dia tuju aja, dia sudah membelot dari negaranya. 那么本来是要他去到那个地方当大使，但是他在给他的执行的这个任务上呢，他已经偏离了。 Bahkan ketika kehidupannya itu tidak sejalan dengan panggilannya sebagai duta besar, dia sudah membelot dari panggilannya. 所以他的生活呢，跟他这成为大使的这个名称呢不相称，因为他已经偏离了这个大使的这个路。 Saudara, bukankah hari ini juga begitu banyak orang Kristen yang seperti itu? 弟兄姐妹们，在今天呢，很多的这个基督徒也是有同样的这个情况。 Saudara, kita berkata bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi anak Tuhan, bahkan kita menjadi murid-murid Kristus. 我们说呢，我们是已经得救了，我们已经成为基督的门徒了。 Tetapi saudara, pada kenyataannya hidup kita tidak berubah.
但是事实上呢，我们的生活呢并没有改变。 Hidup yang kita jalani tidak sesuai dengan status yang kita miliki. 我们所过的生活呢，跟我们基督徒的这个名分不相称。 Hidup kita tidak sejalan, sepadan, berpadanan dengan panggilannya. 就是呢，我们的生活习惯呢，没有跟主对我们的呼召相称。 Saudara, maka pertanyaan yang sama dilontarkan kepada kita, apakah kita benar-benar mengerti panggilan kita hari ini? 所以呢，有一个问题呢，就是呢，我们每一个人是否呢，真正的明白主对我们的呼召？ Nah, saudara, melalui firman Tuhan dari Efesus kita akan mempelajari setidaknya ada 3 hal untuk kita memahami panggilan kita. 所以呢，借着这个以弗所书呢，至少有3件事是让我们能够明白这个呼召。 Saudara, yang pertama kita dipanggil untuk hidup berpadanan dengan panggilan itu. 第一呢，主对我们的呼召呢，是要我们跟我们的这基督徒的名是相称。 Saudara, kalau kita membaca surat Efesus itu dibagi menjadi 2 bagian besar. 若是呢，我们读以弗所书呢，这个以弗所书呢，可以分为2大部分。 Saudara, bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat 3, Paulus menjelaskan tentang karya keselamatan Allah, pemilihan, penebusan, dan pemateraian oleh Roh Kudus. 然后呢，第1章到第3章呢，就是保罗谈到呢，关于了上帝救赎的大功。 Lalu bagian kedua, ayat pasal 4 sampai dengan pasal 6, itu berbicara tentang respon hidup dari orang percaya. 然后第3章到第6章呢，谈到呢，我们信徒呢，对神的这个呼召的回应。 Nah, setelah kemudian Paulus menjelaskan dengan begitu rinci tentang konsep keselamatan yang Allah berikan kepada kita. 所以呢，使徒保罗很详细的传说了上帝呢给我们这个救赎的呼召。 Maka bagian awal dari pasal 4 Paulus berkata, sebab itu. 所以呢，第4章使徒保罗说：“我为主。” Saudara, kata ini sangat penting sekali. 这句话非常的重要。 Kenapa, saudara? 为什么呢？ Karena kata ini menunjukkan bahwa seluruh kehidupan kita adalah sebuah respon terhadap anugerah yang sudah Allah nyatakan di dalam pasal 1 sampai pasal 3. 所以呢，在第1节呢，到第3节呢，就是说我们在生活当中呢，我们要回应呢神对我们的恩典。 Maka Paulus berkata, aku mengingatkan kamu supaya hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. 所以使徒保罗说：“我为主被囚的，见你们行事为人，又当以蒙召的恩相称。” Nah, saudara, kata panggilan di sini bukan hanya sekedar diundang, dipanggil untuk makan bersama atau duduk bersama. 这里所说的蒙召呢，并不是邀请呢我们在一起坐下来吃。 Tetapi ini adalah panggilan untuk setiap kita, orang-orang yang sudah mati karena dosa, kemudian saudara kita dibangkitkan untuk mengalami kehidupan di dalam Allah. 这里所说的呼召呢，就是我们的这个属灵生命呢，我们是已经死了，但是在主的蒙召之下呢，我们的属灵的生命再次的活过来了。 Kita yang sejatinya adalah orang-orang berdosa yang mati, saudara, tetapi kemudian dipanggil Allah dan kemudian diberikan kemampuan untuk merespon kepada panggilan itu. 本来呢，在这之前呢，我们还未信主之前，我们的身份是一个罪人。但是当主是给我们这个呼召以后，使我们得着救恩之后呢，他就是给我们的这个呼召，也要我们去回应这个呼召。 Baik panggilan ataupun respon kita, saudara, itu adalah karya daripada Roh Kudus. 所以呢，无论是呼召我们，或者是呢，我们去回应呢，这一切都是圣灵的工作。 Itu sebabnya, saudara, kita tidak bisa berbangga atas keselamatan yang kita terima. 所以我们无法呢为我们所领受的救恩呢而感到自豪。 Karena kalau hari ini kita meresponi karya anugerah Tuhan itu semata-mata karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. 所以呢，若是我们要回应神的恩典的话呢，我们就应该知道，这一切都是圣灵的工作。 Saudara, begitu juga dengan hidup yang berpadanan. 这是在说呢，我们的生命与我们蒙召的恩相 Saudara, 称。 hidup yang berpadanan dengan panggilan bukan karena kita yang mampu dan mengusahakannya. 就是说呢，蒙召的恩相称呢，以及主的蒙召呢，我们个人是无法去回应这些的。 Tetapi itu adalah buah daripada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. 乃是圣灵呢，在我们的心头当中所结出的果实。 Saudara, hidup berpadanan artinya hidup yang seimbang, hidup yang sesuai, hidup yang konsisten. 所以这里所说的与蒙召的恩相称呢，就是说我们要合乎我们基督的身份呢，而且呢，我们也要持续的。 Artinya ketika Paulus berkata,
hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilan itu, artinya hidup yang kita jalani sama dengan status kita. 所以呢，使徒保罗说呢，我们当以蒙召的恩相称，就是说呢，让我们每一天的生活跟我们名称基督徒的名称是相称的。 Saudara, kita punya kecenderungan untuk selalu membagi dua kehidupan kita. 很多时候呢，我们喜欢呢，把我们的生活分为两部分， Kehidupan rohani dan duniawi. 就是呢，我们有属灵的生活，而且属世的生活。 Maka oleh sebab itu kita seringkali mendengar orang berkata kalau di gereja enggak boleh bohong. 所以很多人说呢，我们教会呢不可以说谎的，不可以欺骗，不可以说谎的。 Berarti di luar gereja boleh apa enggak? 但是教会以外可以吗？ Kalau di gereja enggak boleh marah-marah. 如果在教会里面你不可以生气的， Kalau di pajak boleh enggak? 如果在菜市场可以吗？ Saudara, kita seolah-olah membagi dua kehidupan kita. 这好像呢，我们已经把我们的生活分为两部分 Antara 了。 kehidupan yang di gereja dengan yang di luar gereja. 就是呢，在教会里面的生活跟在教会以外的生活。 Memang kehidupan di gereja sama di luar gereja ini bedanya cuma sedikit. 是的，在教会里面的生活跟教会以外的生活的区别 Kalau 只 di 是一 gereja, 点而已。 saudara, kita sedikit-sedikit senyum, ramah. 如果在教会当中呢，我们一点点呢就会微笑呢，或者是呢我们态度很友善 Kalau di rumah, sedikit-sedikit manyun. 啊。如果在教会呢，一点点呢就不开心、不高兴了 Sedikit-sedikit muram. 啊，一点点呢就脸化愁容了。 Kalau di gereja sedikit-sedikit tangannya begitu ringan untuk melayani, bukan? 如果在教会当中，我们很清神的就去服侍别人了。 Kalau di rumah sedikit-sedikit minta dilayani. 如果在家里面呢，我们就是请别人来服侍我们。 Kalau di gereja sedikit-sedikit kita berkata mengampuni, mengasihi saudara seiman. 如果呢，在教会当中呢，我们一点一滴说呢，我们要去饶恕别人； Sementara di rumah kita mudah sekali sakit hati dan sulit mengampuni. 而在家里呢，我们很会觉得呢，我们心痛呢，我们很难去饶恕人。 Karena kita merasa yang di rumah itu kakilang. Betul? Saya salah ngomong ya. Orang dalam, orang rumah. 或者呢，我们认为他是我们的家人吧。 Tapi lama-lama jadinya kakinya jadi hilang, saudara. Kita jadi sebel sama orang rumah. 发现呢，久而久之呢，我们对我们的家人就觉得呢很烦了。 Saudara, kalau kita masih membedakan dua kehidupan baik di gereja maupun di luar, artinya kita belum berpadanan dengan panggilan itu. 若是呢，我们的生活当中把教会的生活跟这个在教会以外的生活呢，能够把它分开来的话呢，就是说呢，我们呢没有跟蒙召的恩相称。 Saudara, pada waktu Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan bukan hanya membenarkan kita, tetapi Tuhan juga menguduskan kita. 当主耶稣呢拯救是我们之后，他不但使我们称义呢，而且呢，他也使我们成圣。 Dan pengudusan ini terus-menerus berlangsung sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. 那么这个成圣呢，这持续不断的，直到何时呢？直到我们离开这个世界。 Itu sebabnya saudara, pada waktu kita percaya kepada Kristus, saudara, kita bukan hanya kemudian mengenal dan menerima keselamatan, tetapi hidup kita juga harusnya mengalami perubahan. 所以呢，当我们相信主的时候，我们认识了主，但是呢，我们的生命也必须要有改变。 Dan Injil itu bukan hanya mengubah volume suara kita di gereja, 所以这个福音呢，不单只是在教会呢改变了我们的音调， tetapi mengubah juga volume ton suara kita di rumah dan di jalan. 但是呢，也改变了我们在家里在街上的音调。 Satu kali ada seorang hamba Tuhan sedang naik sepeda motor. 有一次呢，有一位神父呢，骑这个机车， Tiba-tiba dia disalip sama angkot. 忽然之间呢，被个公车撞了一下， Waduh, emosi. 他就发脾气了。 Gak bisa dikejar tuh sepeda itu angkot, saudara. 他不服气呢，他就去追赶这个公车。 Temannya di belakang, sabar, lu hamba Tuhan, gak bisa. Wah, dia kejar 他 juga 的 sama dia. 朋友在背后就说：“忍耐吧，因为你是神父嘛。” Saudara, waktu sampai dekat itu angkot berhenti, dia juga berhenti di samping supirnya. 然后这个公车停下了，他就停在这个公车的这个司机的旁边。 Temannya udah tepok-tepok, sabar, hamba Tuhan, ingat status. 所以呢，他的朋友一直在跟他说呢：“你忍耐吧，因为你是传道，你是传道牧师。” hamba Tuhan ini bilang, Bang! 然后这个神父说， Itu abang angkot kaget ngeliat. 他就很大声的说， Selamat pagi, Tuhan memberkati. 他说呢：“早安，上帝祝福你。”
Dia bawa motor lagi, saudara. 然后他就接那骑车走了。 Temannya bilang, puji Tuhan, untung gak ribut Pak. Kalau enggak gimana ini? 所以他的朋友说：“感谢主呢，若不是这样呢，怎么样呢 Saudara, syukurnya hamba Tuhan masih sadar statusnya, saudara.？” 我们很感恩，因为这个神父还意识到他自己的身份。 Saudara, pertanyaannya bagaimana dengan kita hari ini? 弟兄姐妹们，我的问题就是：今天我们如何呢？ Saudara, kita makin mirip Yesus enggak di rumah kita? 那么在家庭当中，我们是否更像主耶稣？ Atau jangan-jangan kita makin mirip komentator olahraga? 或者呢，我们不要更像呢在体育场的那个评论员？ Ada aja yang kita komentarin dan komentarnya begitu tajam dan menusuk hati anggota keluarga. 就是呢，在家里呢不断去批判呢，就是一直不断的批判我们家里的人。 Bagaimana kita di tempat kerja kita? 那么在我们的工作场所又如何呢？ Apakah kita menjadi orang-orang yang teladan? 我们是否成为别人的榜样？ Atau jangan-jangan justru anggota-anggota di kantor kita, atasan kita, siapapun itu melihat kita sebagai orang yang telatan, bukan teladan, telatan. 不要呢，就是让我们在公司里面的上司的同事们觉得呢，我们总是迟到的人， Datangnya telat, cakapnya kasar, egois. 来呢总是迟到，而且讲话很粗鲁，而且呢很自私。 Saudara, apakah hidup kita sudah berpadanan dengan panggilan itu? 弟兄姐妹们，我们的生活是否跟我们蒙召的恩相称了吗？ Nah, saudara, bagian kedua yang Paulus mau sampaikan adalah saudara, dan bagian ini yaitu karakter kita itu harus diubahkan sehingga itu menjadi awal daripada kesatuan, daripada komunitas kehidupan orang percaya. 所以呢，使徒保罗劝我们呢，首先呢，我们必须呢，要我们的品格有所改变，好让我们能够跟弟兄姐妹们能在一起的时候，我们能够合一。 Saya menarik sekali pada waktu bicara tentang kesatuan, Paulus tidak langsung menyampaikan tentang struktur organisasi gereja bagaimana. Enggak, saudara. 所以当保罗谈到这个合一的时候，并没有直接谈到呢关于呢教会的这个团契。 Tetapi Paulus langsung memulai dengan yang namanya karakter. 但是保罗首先是谈到这个品格， Ada rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kasih yang nyata yang ditunjukkan. 所以呢，他要我们呢凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。 Saudara, Paulus ingin menunjukkan bahwa kesatuan orang percaya itu bukan bicara tentang kesatuan secara organisasi. 所以呢，使徒保罗呢所说的合一呢，并不是关于呢一个组织方面的合一。 Tapi kesatuan orang percaya itu bicara tentang, saudara, hati yang diubahkan dan karakter yang diubahkan. 但是使徒保罗所说的这个合一，就是我们的心被改变，我们的态度被改变。 Dan kita sadari, saudara, bahwa kesatuan kita sangat mudah sekali dirusak oleh yang namanya kesombongan, betul? 我们呢知道呢，这个合一呢，很多时候呢，就是被这个骄傲呢所毁坏了。 Karena kesombongan seringkali menempatkan diri kita sebagai pusat atas segala sesuatu, bukan lagi Kristus yang menjadi pusatnya. 因为骄傲呢，是让我成为一个以自我为中心的人，不再以基督成为我们的中心。 Saudara, seorang teolog bernama Jonathan Edwards, dia mengatakan bahwa kita harus memandang kerendahan hati sebagai salah satu hal terpenting yang menjadi ciri kekristenan sejati. 因为神学家兼传教士，他这么名叫这个乔纳森爱德华的，他说：“我们必须将谦卑视为真正基督教最重要的特征之一。” Bagi Jonathan Edwards, saudara, kerendahan hati itu adalah salah satu karakter yang penting yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang percaya. 对爱德华来说呢，谦卑是信徒生命中最重要的品格之一，是无法。 Seorang yang percaya kepada Yesus mengalami pembaharuan oleh kasih karunia sehingga dia semakin rendah hati dalam kehidupannya. 所以，当一个人信主之后呢，他就被圣灵所改变，以致他更有谦卑的心。 Karena makin dia kenal Tuhan semakin dalam, makin dia sadar bahwa dia tidak ada apa-apanya. 若是他也更认识了主的话呢，他就也意识到呢，他本身呢是一个一无所有的。 Semakin dia kenal Tuhan, semakin dia sadar dia memerlukan Tuhan dan memerlukan saudara-saudara seiman. 若是他也更认识主的时候呢，他就也更感受到他需要主，同时他也是更需要跟弟兄姐妹们的合一。
Dan Paulus kemudian melanjutkan saudara dalam ayat ketiga, berusahalah memelihara kesatuan. 然后在第3节，使徒保罗说：“那竭力保守圣灵所适合而为一的。” Saudara perhatikan dengan cermat, Paulus tidak berkata, ciptakanlah kesatuan di dalam komunitas. Tidak, saudara. 使徒保罗并没有说呢，我们自己来去制造这个合一，他并没有这么的说。 Tetapi Paulus berkata, pelihara, berusahalah memelihara kesatuan. 那是使徒保罗说竭力保守。 Saudara, kenapa saudara Paulus mengatakan demikian? 为什么保罗会这么的说呢？ Saudara, karena Paulus sadar bahwa kesatuan orang percaya itu bukan muncul atas kebersamaan satu pribadi demi satu pribadi dalam komunitas. 因为使徒保罗知道呢，在我们团契当中呢，我们的合一呢，并不是呢，我们每一个人呢都是一样的。 Tetapi kesatuan kita ini ada semata-mata karena karya daripada Roh Kudus. 所以我们能够合一呢，就是因为有圣灵的作为。 Kita berbeda-beda secara status, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. 我们每一个人都是不一样的，无论在教育上、在背景上、在身份上、在这个社会上都不一样的。 Tetapi saudara, kalau hari ini kita bisa duduk bersama-sama, bersekutu, menyembah Tuhan, itu semata-mata karena karya Allah yang luar biasa. 若是我们今天能够弟兄姐妹们坐在一起来敬拜神呢，这乃是单单上帝的作为。 Kristuslah yang sudah mempersatukan setiap kita semua. 因为是基督让我们每一个人能够成为合一。 Di dalam Kristuslah kemudian kita menjadi bagian-bagian daripada anggota tubuhnya. 因为在基督里面呢，我们每一个人都是基督的身体。 Nah, Paulus mengingatkan oleh sebab itu, karena kita sudah dipersatukan di dalam Kristus, 所以使徒保罗说的是我们在基督里面已经成为合而为一了。 maka tugas kita harus menjaga dan memelihara kesatuan itu. 所以我们的任务呢，就是要竭力保守呢，这个合一。 Supaya dengan memelihara itu tidak terjadi perpecahan. 所以就是我们竭力去保守的话，那么我们就不会分裂。 Nah, saudara, umumnya perpecahan di dalam gereja itu bukan disebabkan karena hal-hal yang besar, saudara. 很多时候呢，教会的分裂并不是因为大事情发生而造成的分裂。 Soal perpecahan di dalam gereja, di dalam komunitas orang percaya itu terjadi karena masalah-masalah yang kecil yang dibesar-besarkan. 很多时候呢，在教会里面团契的合一呢，能够被破坏呢，就是被这个小问题呢，让小问题变成大问题，以致就让它成为分裂了。 Hanya mungkin karena kita tersinggung karena seseorang mengucapkan satu kata. 或者呢，当别人说了一句话，我们觉得被冒犯了。 Atau mungkin karena kita merasa orang itu tidak menghargai pendapat kita. 或者呢，我们觉得呢，别人呢没有看中我的意见。 Dan kalau kita telaah lebih lanjut, sebenarnya masalahnya itu berpangkal dari hati, betul? 其实呢，若是我们追根的话呢，其实呢，一切都是来自我们自己的心态。 Saudara, kita kurang memiliki kerendahan hati. 因为我们对这个缺乏了这个谦卑， Kita merasa diri kita paling benar dan kitalah yang lebih tepat. 因为我们觉得我们是最对的、最切实的 Sementara orang lain tidak. 觉得别人没有。 Nah, saudara, orang-orang yang dibenarkan dan mengalami kasih karunia Tuhan seharusnya menjadi seseorang yang lebih lembut, lebih sabar, lebih rendah hati. 所以一个被称义的人呢，他应该呢更谦卑、更温柔。 Saudara, tetap kita tidak bisa pungkiri bahwa di dalam gereja pasti ada yang namanya perbedaan pendapat. 无可否认的，在教会当中呢，一定呢有不同的意见。 Karena kita berbeda-beda pasti ada yang namanya gesekan demi gesekan yang terjadi. 因为呢，我们每一个人都不一样的，所以呢，就会发生了摩擦。 Tetapi saudara, pada waktu perbedaan itu muncul, gesekan itu terjadi, pertanyaannya apakah kita lebih memilih mempertahankan ego atau kita mempertahankan kesatuan? 但是我的问题就是呢，当发生了摩擦的时候呢，我们是否呢更坚持于我们的自我，还是呢我们更持守这个看重这个合一？ Pada waktu terjadi konflik di rumah tangga kita, 当我们在家庭发生了冲突， apakah kita lebih memilih mempertahankan ego kita atau kemudian kita mempertahankan kesatuan daripada rumah tangga itu? 我们是否更维护我们的自我，还是更维护我们的家庭？ Saudara, ingat baik-baik, kesatuan dimulai dari karakter yang diubahkan oleh Roh Kudus. 我们弟兄姐妹们要知道呢，能够合一呢，这是因为圣灵的工作。 Saudara, yang terakhir, 最后， bicara tentang kesatuan, kita bicara tentang sebuah fondasi awal.
然后呢，我们谈到这个合一呢，我们再来谈到关于起初的这个根基。 Saudara, apa sih yang menjadi pondasi kesatuan daripada orang percaya? 那么成为信徒呢，这个根基是什么呢？ Pondasi kesatuan orang percaya adalah Allah sendiri. 所以我们信徒的这个合一的根基呢，就是上帝本身。 Saudara, pada waktu kita berada di dunia, dunia seringkali mengatakan kalau kamu nggak cocok, tinggalin aja circle kamu. 然后在世界呢，时常说，若是你不合适这个圈子的话，那么你就离开吧。 Kalau kamu merasa beda, udah unfollow aja. 如果你觉得与他们不同的话，那么你就离开吧。 Kalau kamu nggak nyaman di dalam grup, udah left group aja. 如果你觉得你在这个群里不舒服的话，那么你就退群吧。 Saudara, itu dunia mengajarkan kita demikian. 弟兄姐妹们，这就是这个世俗所教导我们。 Tetapi di dalam Kristus kita tidak dipanggil untuk lari, saudara. 但是在基督里面呢，我们蒙呼召呢，并不是叫我们要去逃避。 Pada waktu gesekan, konflik terjadi, 当发生了这个摩擦，发生了冲突， justru kita dipanggil untuk bertumbuh di dalam bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. 乃是呼召我们要在这个弟兄姐妹里面，我们一起来成长。 Saudara, demikian juga dengan gereja, saudara. Demikian pula dengan gereja. 在教会也是一样。 Saudara, gereja bukanlah sekedar kumpulan individu yang berkumpul setiap minggu. 所以呢，这个教会呢，并不是说每一个星期呢，我们每一个人来到这里聚集的。 Gereja bukanlah perkumpulan sosial. 而且呢，这个教会也不是呢社会的这个聚集的所在。 Tapi gereja adalah perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang berkumpul dan diikat di dalam kasih Kristus. 因为呢，这个教会呢，就是基督呼召了我们每个基督在主里面，所以呢，我们被基督的爱所联系在一起。 Itu sebabnya saudara tidak ada di antara kita yang berdiri sendirian. 所以呢，在我们当中，每一个人是这个一个人的。 Tidak ada di antara kita yang harusnya merasa lebih tinggi, lebih superior daripada yang lain. 在我们当中，每一个人只觉得我们比别人更高，而且呢，我更有这个优越感。 Tidak ada seorang pun di antara kita yang dianggap tidak berarti dibandingkan dengan yang lainnya. 在我们当中，每一个人觉得呢，我是最微小的，就是跟别人比较的话， Kita semua sama di hadapan Tuhan. 让我们每一个人在主的面前呢，我们每一个人都是一样的。 Maka kalau satu anggota sakit, semua yang lain merasakan sakit. 所以，当一个身体生病了，那么我们每一个肢体都能够感受到这个痛。 Terus satu kali jempol kaki saya cantengan. 有一次呢，我的这个脚趾呢受伤了， Dokter menyarankan untuk operasi cabut kukunya. 然后医生建议了拔掉他这个指甲。 Memang pakai obat anti sakit. 是的，他有放这个止痛药。 Tapi setelah obat anti sakitnya hilang, sakitnya dari ujung jempol sampai ke ujung rambut. 但是当他这个止痛药没效了的时候呢，这个痛呢从脚趾呢到我的头了。 Saudara, itulah juga gereja. 弟兄姐妹们，教会也是 Kita 这样， satu tubuh. 我们是一个身体。 Satu sakit, yang lain merasakan. 若是一个人生病了，别人也要能够感受到 Saudara, 别人的痛。 Kesatuan gereja itu berakar pada natur daripada Allah sendiri. 所以呢，教会的合一呢是建立于神的这个权威。 Seperti sebuah orkestra, saudara. 比如一个乐队， Ada begitu banyak alat musik. 有很多的乐器， Tapi ketika kemudian mereka memainkan semua alat musik itu, terjadi harmoni yang begitu indah. 但是当每一个人弹起他们的这个乐器的时候呢，就会发出一个很和谐的这个音乐。 Saudara, demikian pula dengan kesatuan orang-orang percaya. 同样的，在我们教会里面的信徒的合一也是如此。 Saudara, kesatuan kita bukan karena kita cocok. 我们的合一呢，并不是因为我们合适。 Kita menjadi satu bukan karena kita sama-sama suka jengkol. 我们能够合一呢，并不是说我们喜欢某一种的事物， Tapi kita menjadi satu karena kita sama-sama punya Tuhan yang sama. 我们能够合一呢，是因为我们每一个人都有同一位的上帝，一样的上帝。 Kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang mati, bangkit, dan naik ke surga. 我们的主耶稣呢，是为我们而死，而且为我们而活的这个神。 Dan itulah dasar kesatuan kita. 这就是我们合一的根基。 Maka saudara,
Pada siang hari ini Musa mengatakan kita dipanggil bukan untuk berjalan sendiri tapi untuk hidup di dalam kesatuan. 所以今天呢，牧师呢呼召我们每个人呢，我们的合一呢，并不是我们个人行走，乃是呢，我们要成为一个团，跟别人能够团契。 Oleh karena itu saudara, mari hiduplah sesuai dengan panggilan kita. 所以呢，我们的生活呢，要以蒙召的恩相称。 Tidak ada perbedaan antara hidup di gereja dengan hidup di luar. 所以呢，我们在教会当中的生活跟教会以外的生活不 Mari 应该 kita 是 juga 有所不 membangun 同的。 saudara karakter yang benar di dalam Kristus. 那么我们每一个人在基督里面建立了良好的这个品格， Mari kita juga memelihara kesatuan yang berasal dari Tuhan. 让我们每一个人所建立的合一都是来自于我们的主。 Sebentar saudara kita akan ada yang dibaptis dan menerima CD. 今天呢会有人受洗于这个地里。 Sejatinya saudara, mereka akan bergabung menjadi keluarga kerajaan Allah. 所以呢，他们的身份呢，就是成为这个上帝的成员之一。 Mereka satu bersama-sama dengan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. 他们跟我们一样，我们都是基督的肢体。 Maka pesan yang penting adalah bagi saudara-saudara yang juga akan dibaptis, kita bersama-sama sebagai anggota tubuh Allah, kita melayani Allah yang benar itu. 所以呢，我再次呢勉励呢要受洗的弟兄姐妹，我们在主里面是合一，所以呢，我们一起要服侍我们的上帝。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. 主啊，我们为着你所赐下的话语向你献上我们的感恩。 Tolong kami untuk tetap memelihara kesatuan di dalam Engkau. 主啊，帮助我们，让我们能够持守这个在主里面的合一。 Jauhkan kami daripada kesombongan dan hati yang ingin meninggikan. 主啊，求主你帮助我们，让我们除去这个我们的骄傲，我们的自我中心。 Tapi kami mau melihat sesama kami sebagai pribadi-pribadi yang indah di mata Tuhan. 主啊，让我们每一个人看别人呢，在主里面的每一个人都是美好的。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. Amen